Baik. Mai pegang ah. Mai pegang ke? Sendiri ke? Kat telinga. Mai gantung tu mai gantung. Buat di belakang. Okey. Okey. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaidud mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sadaqallahul azim. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah pada satu hari dan masanya azab itu datang, maka mata mereka terbeliak melihat azab Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fa imam ra'in wa huwa mas'ulun. Setiap kamu adalah penjaga dan pemegang amanah, dan kamu akan ditanya tentang barang yang diamanahkan ataupun barang yang kamu jaga. Alhamdulillah. Ya mati Fadil Tuan Imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatankuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat rahmatullah taala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah taala kerana sekali lagi dapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah tauhid bab akidah, kitab Hakikat Hidup Beriman. Betul Jalan tak ni? Jalan tak? Jalan Okey. Okey, yang baik, insya-Allah. Muka surat apa? 79, insya-Allah. Baik, hari itu kita dapat bahas berkenaan cara mendapatkan iman. Itulah dengan 3 cara, iaitulah tahalli mengosong atau membuang ataupun menyucikan. Yang kedua, tahalli mengisi ataupun menghiasi. Dan yang ketiga, tajalli. Tajalli maknanya merasa
kebesaran dan juga kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahalli ini daripada tahalli dan tahalli ialah daripada manusia, daripada usaha manusia, sedangkan tajalli itu daripada anugerah Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Semalam ni insya-Allah kita lihat cara mendapatkan iman. Qala musannifullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi darin amin. Dalam perkataanlah musannif dan juga pengarang kitab, mudah-mudahan akan memanfaatkan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Jadi cara memelihara iman. Cara memelihara iman, iman perlu sentiasa dijaga dan dibaja. Iman perlu sentiasa dijaga dan dibajai. Iman akan meningkat andainya kita sentiasa bajai dengan ilmu. Jadi iman akan meningkat insya-Allah seandainya kita sentiasa bajai iman tadi dengan ilmu pengetahuan dan meliharanya dengan melakukan segala titah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ia berbentuk amalan wajib, amalan sunat ataupun amalan yang harus kita jadikan sebagai ibadah. Kita jadikan sebagai ibadah. Okey? Sebenarnya iman ni kena jagalah. Kita dah dapat iman dah, alhamdulillah. Allah Taala dah kurniakan iman pada kita. Macam mana cara kita dapat iman? Hasil daripada mak ayah kita lah. Mana kita lahir-lahir pun memang kita dah beriman pada Allah, kan? Cuma iman tu kenalah dibaca, dijaga. Kalau tak dibaca, tak dijaga, maka sudah tentu iman pun boleh goyang jugalah, kan? Iman pun boleh goyang. Apalagi kalau zaman sekarang ni kita lihat malah orang-orang berilmu pun kadang goyang juga. Orang berilmu, kan? Ilmu tinggi, mengaji baik ke Mesir, kan? Yang mengaji ke Jordan dan sebagainya. Tapi tak semualah begitu. Ada juga satu dua yang berlaku begitu. Jadi imannya tadi goyang juga. Ilmu tinggi, kan? Apalagi kalau kita ilmu ni ilmu tak tinggi. Apalagi kalau ilmu kita tak banyak. Kalau ilmu kita tak banyak, maknanya kita kenalah menambahkan ilmu kita. Carilah guru. Carilah guru, kan? Carilah ustazah, carilah ustaz, tok guru dan sebagainya, yang alim-alim ni, para ulama dan sebagainya, kita berurulah dengan dia. Sikit sebanyak, mudah-mudahan kita akan, sebabkan dia punya kelebihan ilmu tadi, insya-Allah sikit sebanyak kita akan terpeliharalah daripada perkara-perkara yang dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi iman akan meningkat andainya kita sentiasa bajai dengan ilmu dan meliharanya dengan melakukan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak, sama ada dia berbentuk amalan wajib, sunat atau amalan yang harus kita jadikan ibadah kepada Allah taala. Boleh? Kemudian iman akan rosak andainya kita sentiasa berada dalam kemukaran dan juga kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Jadi iman pun boleh rosak, akidah pun boleh terpesong, ataupun selain kita pun boleh hanyut kalau seandainya kita tak jagalah iman kita. Salah satu cara kita menjaga iman kita tadi ilmu lah. Cara lain, macam mana cara lain kita nak jaga iman kita? Cara lain ialah kita bergaul ataupun berkawan dengan orang-orang yang berilmu lah. Orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah orang-orang yang boleh yang kita kena jadikan sebagai kawan. Kawan dan sahabat kita lah. Mana sikit sebanyak kalau ada masalah pun kita boleh rujuk dengan mereka. Tapi jangan, zaman sekarang pun ada juga kawan makan kawan pun ada. Kawan makan lawan, tu biasa dengar. Tapi ada juga masanya kawan makan kawan. Dia terlampau percaya pada kawan, akhirnya dia makan kita balik. Ni ada juga ni. Ni kawan yang tak boleh diharap lah. Macam mana? Itu sebabnya dalam bab berkawan pun kena juga berhati-hati dalam bab berkawan. Tengoklah kawan kita tu macam mana background dia. Baik. Dalam kita melihara dan mengawal iman,
kita tidak saja disuruh untuk bermujahadah diri melawan hawa nafsu, tetapi diwajibkan juga beribadah dan meninggalkan segala larangan yang telah diperintahkan untuk kita meninggalkannya. Jadi dalam kita nak jaga iman, nak pelihara iman ni, kita kan tidak sahaja disuruh untuk bermujahadah diri lawan hawa nafsu, tetapi juga wajib beribadah kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan segala tegahan dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa makna mujahadah diri? Mujahadah mana bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh lawan hawa nafsu, ataupun perkara-perkara dosa dan maksiat ni kita kena lawan betul-betul, tak boleh main-main. Syaitan tak boleh dijadikan kawan. Syaitan ini kalau kita buat kawan pun dia jadi lawan kita. Kita buat lawan pun dia memang lawan. Kita buat lawan, dia lawan kita. Kita buat kawan, dia pun lawan juga. Dia mongah gitu. Dan dia besok memanglah, kalau ikutkan memang dia dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa sebanyak mungkin anak Adam masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Itulah janji syaitan. Baik. Seterusnya, membentengi iman adalah wajib. Membentengi iman adalah wajib kerana iman kita sering naik dan turun. Antara perkara yang perlu lakukan untuk membentengi iman, tuan-tuan, ialah pertama yakin. Kedua, ikhlas kepada Allah. Ketiga, mengerjakan amalan sunat. Jangan kita sia-siakan amalan sunat. Yang keempat, istiqamah dan beramal. Yang kelima, beradab dan bertata susila. Beradab dan juga bertata susila. Okey, pertama yakin. Macam mana dikatakan yakin ni dalam cara kita nak menjaga iman kita? Yakin, syarat sah iman mesti ada keyakinan yang kuat dan padu terhadap keenam rukun iman, tanpa ada sedikit pun keraguan. Ialah dalam bab kita beriman kepada rukun iman ni, kita kena yakin 100% keimanan. Rukun iman ada 6 perkara kan? Pertama, percaya pada Allah. Kedua, percaya pada malaikat. Ketiga, percaya pada Rasul. Keempat, percaya pada kitab-kitab. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Keenam, percaya pada qada dan qada. Jadi keenam perkara ni mesti yakin 100%. Tak boleh main-main. Ataupun tak boleh satu tak yakin, 5 yakin. Kalau satu tak yakin tinggal 5, okeylah. Satu tak yakin habis semua, hancur semualah. Dia akan kesan pada lain. Kemudian, kenapa dalam rukun iman tu tidak ada beriman dengan perkara gaib? Kenapa tak sebut beriman pada gaib? Dalam Quran pun ada, kan ada sebutkan, allazi la yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan? Orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Kenapa dalam rukun iman tak sebut beriman perkara gaib pun? Sepatutnya tambahlah 7, beriman dengan perkara gaib. Rukun iman yang 6 ni telah pun sepakat para ulama menyatakan 6. Tak boleh kita memandai-mandai nak tambah satu lagi, ustaz. Boleh tak? Percaya pada gaib. Sebab dalam Quran ada percaya pada gaib. Percaya pada jin. Dalam Quran ada sebut berkenaan dengan surah jin. Macam mana? Tak perlulah, sebab rukun iman ni dah sepakat ulama menyatakan rukunnya 6 sahaja. Habis percaya perkara gaib. Cara perkara gaib dah ada kat situ dah. Beriman pada Allah, gaib tak? Gaib. Beriman pada Rasul, gaib tak? Rasul dah tak ada dah, gaib lah. Beriman pada malaikat, gaib tak? Gaib, malaikat tak nampak. Beriman pada kitab-kitab yang ada Quran, yang lain habis, dah tak tahu kan? Tak pastikan, ketulinannya lagi tak dapat pastikan lagi. Beriman kepada hari kiamat, gaib tak? Gaib, kiamat tak berlaku lagi. Tak tahu bila berlaku. Dan juga beriman pada qada dan qadar. Ke mana qada dan qadar? Mana ketentuan Allah.
takdir Allah dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala di azali. Yang menyatakan kita akan begini dan sebagainya. So gaib tak? Gaib juga. Nampak tak? Jadi maknanya tak perlu kita nak tambah satu lagi beriman pada gaib. Sebab apa? Kat 6 tu dah ada dah. Macam tu. Baik. Jadi yakin. Syarat sah iman mesti keyakinan yang kuat dan padu terhadap keenam rukun iman tanpa ada sedikit pun keraguan. Keyakinan adalah perkara yang terpokok dalam Islam. Oleh itu kita perlu belajar dan berusaha untuk menyuburkan keyakinan. Andainya datang keraguan dalam hati, bagaimana? Kalau berlaku keraguan dalam hati tentang rukun-rukun iman, kan? Berdoalah kepada Allah Taala agar kita selamat dengan rahmat Allah Taala. Kalau ada ragu-ragu, berdoalah pada Allah supaya keraguan itu hilang. Kalau ada buruk sangka dengan Allah, berdoalah pada Allah supaya hilangkan buruk sangka kita pada Allah. Kerana kita tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Apa saja yang berlaku mesti ada hikmah dan juga rahmat. Rasulullah telah bersabda yang maksudnya ma'asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Setiap apa benda yang telah berlaku pada kamu itu, kan, ma'asabaka lam yakun liyukhti'aka. Setiap benda yang berlaku itu bukan makna tersilap Allah. Setiap benda yang berlaku atas diri kamu itu bukan makna Allah Ta'ala tersilap untuk menentukan qada-qadarnya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan setiap benda yang tidak kena kepada kamu bukan makna Allah Ta'ala tidak boleh mengenakan. Bukan makna Allah Ta'ala tidak boleh mengenakan. Dia boleh mengenakan. Tapi kenapa dia tak kenakan? Itu perancangan dia lah. Kan? Kita tak tahu apa yang berlaku di sebaliknya. Baik, seterusnya. Jadi keyakinan mestilah 100% dalam bab iman ni kena yakin 100%. Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Malaikat wujud tak? Wujud. Yakin 100%. Semayang ni wajib tak? Wajib. Yakin tak? 100% yakin lah. Siapa yang menguruskan rezeki kita? Allah. Walaupun Allah Ta'ala melantik para malaikat, tapi hakikatnya menguruskan rezeki kita siapa? Allah Ta'ala. Yakin tak? Yakinlah 100%. Kita akan mati tak suatu hari nanti? Yakin tak mati? Mati. Semua yakin akan kematian. Tak ada yang tak mati. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas ialah perasaan dalam hati, iaitu berbuat sesuatu kerana Allah Ta'ala dan meninggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala. Itu dia kata ikhlas. Kita buat sesuatu itu kerana Allah dan kita meninggalkan sesuatu pun, kita tinggal pun kerana Allah Ta'ala. Kita datang mengaji ni, kenapa kita datang mengaji? Perbetulkan niat kita lah. Kita datang lillahi ta'ala. Bukan kerana imam. Aku datang kerana imam. Imam tak ajak, memang aku tak datang lah. Tak? Pengusi ajak. Kalau pengusi tak ajak, memang saya tak datang lah. Jadi perbetulkan niat kita. Datang niat kerana Allah Ta'ala lah. Kan ajakan tu salah satu faktor jugalah. Salah satu faktor untuk menarik kita datang. Di samping itu, kita perbetulkan niat kita. Kita niat datang kerana Allah Ta'ala, supaya kita dapat pahala besok. Kalau kita datang niat kerana imam, mintalah daripada imam besok pahala. Itu pun kalau imam nak bagilah. Itu imam. Kalau imam bagi, kalau imam tak bagi, tak macam mana. Dia tak dapat nak bagi tu kan. Macam tu. Ikhlas ialah perasaan dalam hati, berbuat sesuatu kerana Allah, meninggal sesuatu kerana Allah Ta'ala. Amalan tidak berbuat semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka akan ditolak. Itu sebabnya perlu ada ikhlas. Perlunya ada ikhlas pada Allah. Ada satu hadis yang berbunyi, yang maksudnya lebih orang sini, di mana ada di akhirat besok, kan, ada 3 orang laki-laki. 3 orang laki-laki dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lelaki pertama itu seorang qari, seorang yang pakar Quran, pandai Quran. Seorang lelaki kedua, seorang yang dermawan, dikurniakan harta yang banyak dan dia seorang dermawan. Lelaki ketiga, seorang yang mati berjuang pada jalan Allah Ta'ala.
Maka dipanggil lelaki yang pertama, kan? Lelaki tanya pada lelaki pertama tu seorang yang qari. Apa yang kamu dapat ketika kamu hidup dalam dunia? Apa yang telah aku kurniakan pada kamu, kata Allah. Maka dia kata, aku dikurniakan kelebihan ini, baca Quran boleh, pandai Quran, baca taranum macam-macam dan sebagainya. Dan aku buat itu, aku mengajar Quran ke baca Quran, aku buat kerana Allah Ta'ala. Dia kata kerana Allah. Maka apa jawapan Allah Ta'ala? Kamu pembohong. Kamu pembohong. Nampak? Allah Ta'ala tahu. Tak boleh kita nak tipu Allah Ta'ala kan? Kamu bohong. Sebenarnya dulu waktu kamu mengaji, kamu mengajar Al-Quran dan sebagainya, kamu buat tu kerana manusia, dan kamu telah mendapat bahagian kamu di dunia dengan pujian tu, pujian ni, anugerah tu, anugerah ni dan sebagainya. Dah dapatlah. Jadi sekarang ni tidak ada lagi bahagian untuk kamu. Masuklah kamu ke dalam neraka. Masuklah kamu dalam neraka. Nauzubillah. Kemudian dia panggil lelaki yang kedua, seorang dermawan kan. Tadi dermawan. Maka ditanyalah tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia kata dia dapat nikmat yang banyak, harta benda yang banyak, harta benda yang melimpah ruah. Samping itu dia kata dia suka menderma pada orang lain, bagi sumbangan tu, bagi sumbangan ni dan sebagainya. Dan dia kata dia buat kerana Allah. Maka apa jawapan Allah Ta'ala? Kamu pembohong. Kamu pembohong. Kamu buat tu semua bukan kerana aku sebenarnya. Kamu buat semuanya kerana manusia. Supaya orang memanggil kamu seorang yang dermawan, Pak Haji dermawan, Pak Haji pemurah dan sebagainya. Jadi kamu telah mendapat bahagian kamu di dunia, tidak ada lagi bahagian kamu di akhirat. Masuklah kamu ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Lelaki ketiga, seorang lelaki yang mati syahid pada jalan Allah Ta'ala. Maka ditanya dengan dia akan nikmat-nikmat yang dia dapat. Maka dia katalah, nikmat aku, dia dikurniakan pergi berperang pada jalan Allah Ta'ala, siang malam pergi berperang kerana Allah. Dia katalah, dan dia telah mendapat pujian-pujian lah, anugerah dan sebagainya, sebagai seorang yang berani. Maka dia kata, aku buat kerana Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, kamu sebenarnya pembohong, pendusta. Kamu buat tadi bukan kerana aku, kata Allah. Kamu buat kerana supaya orang memanggil kamu seorang yang hebat, seorang yang gagah berani, seorang yang perkasa. Banyak musuh-musuh yang kamu bunuh dan sebagainya. Tapi semua buat tadi kerana bukan kerana aku, tapi kerana manusia. Masuklah kamu dalam neraka. Ini antara golongan-golongan terawal yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan yang tidak diterima oleh Allah Taala. Sebabnya dalam amalan kita kena berhati-hati supaya jangan timbul perasaan kita buat itu tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ikhlas ni tuan disebut dalam kitab Tuhfatul Murid. Dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada matan Jauharat Tauhid yang dikarang oleh Syekh Bajuri, Syekh Ibrahim Laqani, menyatakan bahawa ikhlas ini terbagi kepada 3. Ikhlas terbagi pada 3. Yang pertama ikhlas tingkatan tinggi. Yang kedua ikhlas tingkatan mutawasit, pertengahan. Yang ketiga ikhlas tingkatan adana, mana yang rendah. Yang rendah. Mana ikhlas yang tingkatan tinggi, al-ula, tingkatan tinggi, iaitulah dia buat tadi memang betul-betul kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nakkan syurga, bukan takut neraka. Bukan kerana syurga, bukan takut neraka. Itu ikhlas tingkatan paling tinggi lah, al-a'la, atau ula lah pertama. Yang kedua ikhlas tingkatan mutawasit, pertengahan. Dia buat satu tadi kan, dia buat kerana nakkan syurga dan takut neraka. Nak syurga, takut neraka. Ikhlas tak lagi, masih lagi dalam golongan ikhlas, tetapi tingkatan mutawasit, pertengahan. Dan yang ketiga ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang paling rendah, dia buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala
supaya terhindar daripada perkara-perkara musibah, bala bencana dan sebagainya. Itu tujuan dia buat ibadah tadi lah. Dia buat ibadah tu tujuannya supaya terhindar daripada bala musibah, bala bencana dan sebagainya. Tapi itu tingkatan yang paling rendah. Selain daripada itu, kan, maka dikatakan sebagai riya, kata musannaf. Selain itu dikatakan sebagai riya. Carilah tuan-tuan nak paling rendah ke, paling tinggi ke, atau sederhana. Itu pulang pada tuan-tuan sendirilah. Yang paling baik, yang paling tinggilah. Betul tak? Kalau dah ikhlas tu, kita buat tu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana syurga, bukan neraka dan sebagainya, confirm tak masuk syurga tu? Mesti masuknya. Betul tak? Sedangkan tingkatan kedua pun dah masuk syurga dah. Mutawasit tadi. Apa lagi tingkatan yang paling tinggi? Jadi ganjaran yang lebih besar lah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas yang paling mudah ialah tuan-tuan. Macam mana paling mudah cara nak ikhlas ini? Ialah dalam bab puasa. Dalam bab berpuasa ialah tingkatan ataupun cara kaedah yang paling mudah untuk kita dapat ikhlas. Kenapa? Kerana puasa ni hanya sekadar di mulut. Hanya sekadar di mulut. Tahu tak? Mulut dan hati. Tak ada pergerakan tubuh badan. Kalau sembahyang ada pergerakan tubuh badan. Kan? Puasa ni hanya mulut je lah. Tapi jangan sengaja mengeringkan mulut, tapi tak puasa. Oh, nampak kau puasa lah. Kering pun kan. Hebat puasa ni. Ya, aku puasa setiap hari puasa. Dia sebenarnya tak puasa pun. Penipu lah nama kan. Tak tahu dia juga. Baik. Contohnya ikhlas tadi, contohnya adanya sana kita beribadah hanya untuk dilihat orang, yang kita diwarak ataupun ingin dipuji, maka amalan yang sebini adalah sia-sia. Itu juga dalam meninggalkan maksiat dan larangan Allah Ta'ala. Adanya kita meninggalkan semata-mata kerana takut atau malu pada orang, maka perbuatan meninggalkan maksiat itu tidak ikhlas. Dan kita meninggalkan semata-mata kerana takut atau malu pada orang. Takut dan malu pada orang. Bukan takut dan malu pada Allah. Jadi dua tu. Satu takut dan malu pada Allah. Ini takut dan malu pada manusia. Maka itulah dikatakan perbuatan tidak ikhlas. Tapi kalau kita meninggalkan satu benda tu kerana takut dan malu kepada Allah, tu masih dalam kelompok ikhlas. Macam tu. Juga kalau kita buat sesuatu ketaatan, kita buat itu kerana Allah. Baik, kemudian ikhlas ini adalah rahsia Allah. Rahsia sir ataupun asrar. Sirun ataupun asrar. Mana ikhlas ni masuk dalam rahsia Allah. Benda yang dalam hati yang kita tak boleh nak ukur lah. Benda dalam hati boleh ukur ke? Tak boleh. Malah iman kita dalam hati kita pun kita tak boleh nak ukur. Tuan-tuan pergilah jumpa doktor pakar, kan, ambillah, pakailah apa tu CT scan. CT scan tu yang guna untuk scan tubuh badan kan. Scan tubuh badan kan. Untuk kalau ada orang ke sakit jantung ke apa kan, ada masalah dalam perut ke, mana nampak? Tak nampak. Jadi perlukan scan. Kalau orang accident kemalangan, patah dalam kan, mana nampak? Kan kena pergi scan baru nampak mana tulang yang patah. Okey? Jadi benda-benda macam tu kalau di scan boleh nampak lagi. Tapi kalau iman ni nak scan macam mana? Tak boleh. Begitu juga ikhlas. Ikatan ikhlas pada Allah boleh kita scan ke? Tak boleh nak scan. Kira masuk je lah. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dengan Allah Ta'ala saja yang beritahu. Jadi hanya Allah Ta'ala saja yang tahu sama ada ikhlas atau tidak. Walau bagaimanapun antara sifat-sifat ikhlas itu ada disebutkan dalam kitab-kitab. Antaranya, andai kita dipuji, kita tidak merasa bangga. Dan andainya kita dikeji, kita tak rasa apa-apa. Ini antara ciri-ciri ikhlas lah. Antara ciri-ciri ikhlas, kalau orang puji kita, kita tak ada rasa bangga. Kita cakap lah itu memang tanggungjawab kita. Kita cuba yang terbaik lah. Jangan kita bangga pula, akulah orang yang paling hebat, tak ada lebih hebat pada aku kan.
Tu bangga lah tu. Bangga kan? Akulah yang paling alim. Tak ada orang lebih alim padaku. Akhirnya siapa yang berkata begitu nanti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang berlaku pada Nabi Musa AS. Nabi Musa AS pernah kata, akulah orang yang paling alim di dunia ni. Tak ada lebih alim padaku. Maka ditegur. Malaikat tegur dia, sebenarnya ada lagi orang yang paling alim pada kau. Iaitulah Khidir. Itulah Khidir. Nabi Khidir AS. Dia lebih alim pada kau lagi. Ya ke? Kalau macam tu, tunjukkan tempatnya, aku nak berguru dengan dia. Tu dia pergi berguru dengan Khidir tu. Yang disebutlah kita surah Kahfi tu. Tapi dia tak mampu nak berguru dengan Khidir. Bila diuji dengan suatu perkara, dia tak boleh dah. Macam tu. Khidir kata, kalau aku buat sesuatu, jangan tegur. Jadi banyak benda dibuat oleh Khidir lah. Antaranya ialah melubangi perahu. Melubangi perahu nelayan, yang pertama. Yang kedua, membunuh kanak-kanak. Membunuh kanak-kanak. Yang ketiga, mereka pergi pada satu perkampungan. Kemudian perkampungan itu tak sudi menerima mereka sebagai tetamu. Lepas tu mereka berlalu dalam kawasan kampung tadi. Dan mereka jumpa satu kawasan yang telah pun runtuh, roboh dan runtuh. Tiba-tiba Nabi Khidir membangunkan semula bangunan itu yang telah runtuh itu. Ini 3 perkara lah yang dibuat oleh Khidir. Dan Nabi Musa tak mampu. Dia tegurlah Khidir ni kenapa buat ni dan sebagainya. Jadi akhirnya tak mampu nak berguru dengan Nabi Khidir. Baik. Kemudian tidak merasa jemu dalam melakukan ibadah. Masya-Allah. Ciri ikhlas lagi. Yang kedua, tidak merasa jemu dalam melaksanakan ibadah pada Allah Ta'ala. Jalan tu, jalan. Yelah, kita ni ada masanya kita pun kan letih dan lesu. Dah tak? Letih dan lesu lah. Biasalah kita tu kadang penat bekerja dan sebagainya. Jadi ada masanya kita kadang-kadang rasa macam nak ibadah ke tak nak ibadah, nak buat ke tak nak buat kan. Jadi kita kalau boleh jangan merasa jemu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadikan setiap amalan kita itu ibadah. Senang je. Ada orang anggap ibadah ni solat je. Tidak. Ibadah ni banyak. Bekerja pun boleh jadi ibadah. Ya. Bekerja pun boleh jadi ibadah. Mencari pendapatan keluarga boleh jadi ibadah. Memandu kereta pergi ke tempat kerja, niat kerana Allah Ta'ala, jadi ibadah. Tak? Jadi ibadah ni bukan hanya sekadar sembahyang, berzikir kepada Allah, berwirid, baca Quran dan sebagainya, ibadah sunat. Tapi sebenarnya kita luaskan skop untuk beribadah ni. Sebenarnya apa saja kita buat, tujuannya kerana ibadah pada Allah. Kita berkahwin, apa tujuan berkahwin? Untuk ibadah. Sebabnya bila kita nak menikahkan, macam juru nikah kan, bila nak menikahkan pasangan, sikit sebanyak bagilah nasihat. Apa tujuan berkahwin lagi ni? Kau tu datang ni nak kahwin kan, betul? Apa tujuan kamu kahwin? Perbetulkan niat lah. Perbetulkan niat. Memanglah cinta, kasih sayang tu salah satu cara nak berkahwin. Tak ada cinta, tak ada feel, perasaan dengan orang tu, nak kahwin ke? Tak? Ayah suka kahwin lah kata. Tak ada, aku tak ada feel langsung dengan budak tu dah kata. Tak? Salah satu cara nak kahwin ni, kenapa orang kahwin ni ialah mesti ada perasaan cinta dan kasih sayang. Tak ada cinta sayang macam nak kahwin. Tak? Nak melafazkan satu benda tu bukannya mudah. Aku terima nikahnya. Kalau tak ada perasaan cinta kasih sayang, takkan nak melafazkan benda tu. Tak? Mesti. Walaupun benda tu tak banyak pun, aku terima nikahnya sampai pada tunai. Tapi nak pengantin lelaki nak melafaz satu benda tu, kataan tu mesti ada perasaan cinta dan kasih pada orang yang dia nak kahwin tu. Tak ada macam mana. Cuma yang paling penting niat kerana Allah, supaya perkahwinan tu ibadah. Perkahwinan buat tu jadi ibadah. Pekerjaan kita jadi ibadah. Gotong royong kita buat, ada masa kadang buat gotong royong.
Apa tujuan gotong royong? Alah, ketua taman subuat, buatlah. Dan kalau ketua taman tak subuat, memang tak nak buat. Kosong dia buat tu, biar aku tidur je. Kan? Tak? Jadi kita buat tu kerana Allah supaya ada pahala kat situ. Walaupun yang suruh tu ketua taman yang suruh. Tapi dalam masa yang sama, yang penting kita perbetulkan niat kita buat gotong royong tu kerana ibadah. Baru dapat pahala insya-Allah Taala. Tuan-tuan. Kemudian sentiasa berusaha mempalusi lagi sifat kehambaan dalam menuju ma'rifatullah. Sentiasa berusaha memperhalusi lagi sifat kehambaan dalam menuju ma'rifatullah. Inilah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kena perhalusi sifat kehambaan kita ni. Yang kita tahu, kita kena tahu kita ni hamba. Sifat hamba apa dia tuan-tuan? Sifat hamba ni kan maknanya bergantung kepada Said. Sifat hamba ni dia bergantung pada Said dia, mana ketua dia. Dalam istilah Arab ni kalau Said nama dia. Said ni orang yang memiliki hamba itu. Dan hamba ni dia kena ikut cakap Said lah. Kalau Said suruh kerja lah. Dia suruh kerja 24 jam, kerja 24 jam kena Said. Tapi Said pun kan ketua hamba pun kena faham juga lah. Dia ada istilah hamba diperhambakan. Dia ada istilah hamba dan diperhambakan. Kalau istilah hamba ni maknanya dia bekerja tapi ada masa rehat dia kena rehat. Ada masa time cukup rehat, masa tu rehat kena rehat lah. Time makan lah. Kalau diperhamba kan dia tak ada rehat. Kerja je. Tu dia kata diperhambakan. Kerja je, siang malam pagi petang kerja sampai tak ada tidur, tak ada rehat semua. Sakit-sakit pun kerja lagi. Sakit perut ke apa benda kerja je. Itu orang tu diperhambakan. Itu berbeza hamba dengan diperhambakan. Mana ada masa rehat untuk hamba tadi, barulah dikatakan sebagai hamba. Allah Ta'ala pun begitu juga. Allah Ta'ala dengan hamba kan, ada tak Allah Ta'ala zalimkan ke hamba? Tak ada. Allah Ta'ala bagi masa untuk rehat. Bagi tak masa rehat? Bagi. Itu Allah Ta'ala jadikan siang malam. Allah Ta'ala menjadikan siang dan malam. Waktu siang untuk bekerja, malam untuk berehat. Cuma kadang manusia ni terbalik. Kan? Malam untuk bekerja, siang untuk tidur. Terbalik. Kadang kita bekerja ikut pada orang kafir, kerja dengan orang kafir, faham je lah. Bekerja dengan orang kafir ni, faham je lah. Ikut dia kepala otak dia lah. Siang tidur, malam bekerja dia tu. Macam tu. Wajar lah. Dan kita bekerja dengan dia. Baik. Suruhnya mengerjakan amalan sunat. Okey, ini cara lagi untuk kita melihara iman kita, membintangi iman kita, lazimkan mengerjakan amalan sunat. Amalan sunat dapat mengawal iman kerana fungsinya yang boleh menyempurnakan amalan wajib dan meninggikan pangkat dan derajat di syurga. Meninggikan pangkat dan derajat di syurga. Jadi dalam menyempurnakan iman, eloklah ditambah amalan-amalan sunat. Andainya contohnya amalan fardu kita ada cacat yang kita tak sedar, maka amalan sunat tadi menyempurnakan amalan fardu. Itu tujuannya amalan sunat tu. Amalan sunat ni fungsinya antaranya ialah menampung lompong-lompong ataupun kelonggaran-kelonggaran, lubang-lubang yang terdapat dalam amalan fardu tu. Kadang kita tak perasan amalan fardu ni. Tak perasan, kita rasa Allah Ta'ala terima aku 100% ni. Kemungkinan sembahyang aku ni 100 rasanya. Tengok-tengok besok akhirat esok bila buka 50 je. Ataupun mungkin 40 je, tak cukup. Tak? Kat dunia lu confident dia. Confident sembahyang pada fardu buat semua dia rasin ni dapat Mekah 100% rasanya. Mungkin 200% kot Mekah aku dapat ni. Perasaan gitu.
Akhirat besok boleh tengok buku amaran, buka sikit je Pak mana pergi lain. Kan? Mana pergi lain. Baik Jadi dalam menyempurnakan iman ialah ditambah amalan sunat. Andainya amalan fardu itu kita ada cacat yang kita tak sedar, maka amalan sunat tadi menyempurnakan lagi amalan fardu. Dalam kita membanyakkan amalan sunat itu, pertama, memastikan segala amalan fardu terlaksana. Kalau kita nak buat amalan sunat, fardu tu jangan lupakan. Ini fardu tak buat, sembahyang raya buat. Sembahyang raya menyokap lagi kan. Imam, mana ni nama aku tak ada ni? Aku dah daftar. Dah daftar ni online ni. Tengok-tengok tak ada nama aku ni. Macam mana ni? Sebaik raya dah habis kan, sembahyang raya dah habis dah. Kalau sembahyang raya boleh habis lagi kan, boleh jadi isu dah kan. Mana nama aku tak ada ni? Sembahyang sunat, kami lagi. Tapi sembahyang fardu tak ada. Kosong. Tak buat sembahyang fardu. Rugilah. Rugilah kita. Kerana amalan fardu yang pertama sekali, first sekali. Lihat Allah Ta'ala. Contoh dalam mengajar ibadat solat tahajud. Kerana terlalu ikutkan perasaan, solat hingga letih. Dan akhirnya tertidur. Sehingga terlepas solat subuh. Masya Allah. Terlampau sangat nak pelihara tahajud tu. Qiyamul lail kan tahajud. Dia buat sembahyang sunat tahajud tu sampai 20 rakaat dia buat. Sampai kena subuh dah dan azan subuh. Dan azan subuh dia tidur. Lelap. Jadi hari subuh tertinggal. Bila jaga aku 10 pagi berjaga. Mana subuh kau? Entah. Dah so. Macam aku sembahyang nak belum lagi punya. Tak. Jadi andainya ini berlaku, perlu kita berhati-hati kerana tipuan dan helah iblis dalam mengerjakan ibadah itu terlalu halus. Masya Allah. Iblis tu lah kerja dia. Siang malam pergi petang. Itulah kerja dia. Menghasut, menipu orang. Memandang cantik amalan-amalan kita. Itu kerja iblis juga. Iblis tu kadang dia memandangkan cantik amalan kita buat tu. Tapi sebenarnya kosong. Tak ada apa. Kemudian mengamalkan banyak jenis amalan sunat. Biar sedikit amalan sunat dibuat tetapi banyak jenis. Itu baik. Walaupun ibadat sunat tu tak banyak kita buat. Ibadat sedikit amalan sunat dibuat tapi banyak jenis, berbagai jenis lah. Itu digalakkan. Baca Quran kita ada. Tak banyak lah baca Quran tapi ada baca Quran. Berzikir ada tak buat? Ada. Banyak tak? Tak banyak lah tapi ada lah buat. Ibadat sunat Qabliyah, Ba'diyah ada buat tak? Ada. Berapa rakaat? 2 je lah. Okey, tak apalah. Tahajud ada buat tak? Ada. 2 rakaat. Okey, 2 rakaat. Sembahyang duha ada buat tak? Ada. Berapa rakaat? 2 je dapat. Okey, itu. Itu lebih baik daripada kita buat banyak. Tapi tinggal. Dia semangat itu sekejap je. Lepas tu dah semangat dah. Baik, kita tak boleh macam tu. Jadi biar sedikit amalan sunat yang dibuat tetapi banyak jenis. Kata musannaf, kata pengarang. Ini akan menggalakkan kita daripada jemu dalam beramal dan tidak dapat beristiqamah berterusan dalam mengerjakannya. Samping itu kita tak tahu amalan mana yang mendapat nilaian daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan melaksanakan banyak jenis ibadah sunat, kita berharap agar Allah Ta'ala memaafkan kita jika ada kecacatan dan kepincangan dalam ibadah kita lakukan. Dan menerima amalan sunat yang kita lakukan. Itu yang kita nak. Kita tak tahu sebenarnya ibadah kita buat. Fardu tu kan kadang ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Sebabnya kita digalakkan. Baik, yang keempat istiqamah. Yang keempat istiqamah dalam beramal. Bermaksud istiqamah tuan-tuan, istiqamah bermaksud mengerjakan sesuatu secara berterusan dan tanpa jemu. Termasuk istiqamah. Buat ibadah itu berterusan. Sembahyang contohnya apa? Sembahyang apa ni? Datang ke surau ni sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah kan? Kita lazimkan berterusan terus buat. Janganlah kita jemu.
Kalau jemu tu bila rasa jemu je bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ya rabbi ayyahdurun. Baca doa-doa 3 kul dan sebagainya, tujuannya untuk berlindung daripada syaitan yang cuba goda kita supaya kita jemu. Supaya kita jemu. Bila ada perasaan macam jemu je tu syaitan punya kerja tu. Syaitan kerja. Nak pergi surau, ada mengaji bulan ni. Mula tu nak pergi dah. Apa tu jemu malas lah pergi lah. Kan tak pergi kan tak bila balik lah. Kan tak ada tidak orang mengaji bulan ni. Macam-macam lah perasaan tu kan. Kan kalau pergi kan ustaz tanya dia. Tanya soalan tanya kan tak berjawab kan malu lah orang jawab. Malu pula orang kan. Ya tak ya janganlah pergi. Tak payahlah pergi tidurlah kata. Duduklah rumah tengok TV seru dan sebagainya tu bola ke gusti ke kan. Mana syaitan dah berjaya lah tu. Berjaya mempengaruhi kan. Jadi syaitan mengandaikan satu benda yang bukan-bukan. Kalau kau datang kan mungkin imam pandang kau macam mana? Tak pernah nampak dia datang kan. Kalau kau datang kan mungkin ustaz tanya kau. Mungkin kau tak dapat jawab. Mungkin kau malu dengan orang perempuan yang ada belakang tu. Kalau kau datang kan mungkin kau datang seorang je, lain tak ada. Kan? Kau datang dengan seorang lah. Kau seorang lah menghadap ustaz tu. Lain kau semua tak ada. Kan? Kalau kau datang kan mungkin habis lambek kata. Habis lambek. Bila habis lambek kan kau tak dapat nak tengok bola. Kan? Tengok asu dan sebagainya kan. Macam-macam lah aneh-aneh tu. Syaitan punya kerja kan. Syaitan punya. Akhirnya tak payahlah pergi. Duduk je rumah. Ataupun mungkin kalau kau pergi kan alah benda sama je ustaz tak ajar. Dia dah pernah ajar, dia dah pernah belajar dah semua tu. Dia dah pandai dah. Apa saya nak belajar lagi? Betul tak? Macam-macam anaian tu. Boleh? Ataupun saya datang kan tak ada orang nak bercakap dengan dia. Semua tak nak cakap dengan dia. Macam-macam andaian syaitan tu. Jadi tak usahlah. Tindakanlah benda-benda macam tu. Jadi seorang yang beristiqamah dalam amalannya berarti dia telah mendirikan benteng iman. Amalan yang istiqamah akan menetapkan iman dan akhlak dalam hati. Amalan istiqamah akan menetapkan iman kita, menetapkan iman dan akhlak dalam hati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairul amal adwamuha wa in qalla. Khairul amal adawa. Sebaik-baik amalan tu ialah amalan dibuat secara berterusan. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit amalan tu. Betul. Buat ni sikit, buat ni sikit, buat ni sikit. Sembahyang tahajud buat sikit. Lepas tu baca Quran buat sikit. Lepas tu apa lagi? Bersedekah sikit. Lepas tu ni sikit. Semua sikit lah. Jadi akhirnya banyak tak? Banyak. Jadi tak ada lepasan je begitu. Itu sebabnya dalam konteks Islam ni amal ibadah tu dia pelbagai. Kalau seandainya dalam ibadah ni satu je, sembahyangnya jemulah kita. Sembahyang kan, ada tak ibadah lain? Tak ada. Tu ialah ibadah dia. Kalau nak masuk syurga tu lah sembahyang. Habis ibadah lain sedekah ke korban ke apa tak ada tak? Tak ada. Islam tak ada. Tu je. Jadi orang pun akan jadi jemu dah. Itu sebabnya amal ibadah ni pelbagai. Pelbagai banyak bentuk. Ya. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunat. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada sunat muakkad, ada sunat ghairu muakkad. Sunat dikuatkan, ada tidak dikuatkan. Ada sunat apaan, ada sunat dalam solat. Sunat ada, sunat apa ada. Dan fardu ain ada, fardu kifayah ada. Macam-macam bentuk. Yang kelima, beradab dan bertata susila. Beradab dan bertata susila. Adab bertata dan tata susila. Tata susila itu perlu dalam mencantikkan lagi ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Betul tak? Tanpa adab dan tata susila, iman tidak akan terjamin dan kita mudah terjebak dalam dosa kemuka Allah. Adab terbagi pada dua. Pertama ada lahir dan adab batin. Okey, ada lahir macam mana? Ada lahir contohnya kita solat, kita perlu memperkemaskan segala rukun-rukun solat agar solat kita nampak elok dan tidak terbatal.
kita perlu jaga bacaan Fatihah kita. Rukuk kita kena buat dengan sempurna, sujud dengan sempurna, ada tamakninah. Dan lain lagi, solat kita mendapati segala syarat dan rukun solat. Ini adalah adab-adab lahir yang perlu kita jaga dalam solat. Ini adalah adab-adab lahir yang perlu kita jaga dalam solat. Maka kiaskanlah terhadap ibadah-ibadah yang lain. Itu solat saja. Ada puasa lagi, solat, puasa. Rukun Islam ada berapa? 5 perkara kan? Pertama syahadah, kedua sembahyang waktu, yang ketiga berpuasa bulan Ramadan, keempat zakat, yang kelima menunaikan haji ke Baitullah bagi orang mampu. Sebanyak kan ibadah tu banyak. Ke haji pun macam-macam ibadah. Ada wukuf di Arafah, kan ada kata bermalam di Muzdalifah, kemudian ada bermalam di Mina, ada melantar jamrah, Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Usta. Lepas tu ada bertahallul, kemudian ada tawaf di Kaabah, kemudian ada sa'i daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, kemudian ada ziarah lah. Banyak tak ibadah? Banyak kan? Walaupun hakikatnya satu je, tapi banyak dalam tu. Dengan ibadah sunat-sunat yang lain lagi. Lepas tu berziarah ke makam Rasulullah lagi, ke Madinah lagi kan. Ziarah tempat-tempat Bukit Uhud ke, bukit macam-macam bukit lah. Terziarah. Jadi luas tak dia? Luas lah. Asalnya satu je, luas. Kemudian adab batin. Suatu solat kita perlu ada roh beribadah untuk melahirkan rasa khusyuk, rasa hebat, rasa gerun dan takut, rasa hina dan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita solat tu, maknanya hati pun khusyuk, tawaduk, rasa kita ni sebagai seorang hamba. Hamba kita kepada Allah. Soalan macam kita menghadap raja. Macam mana kalau kita menghadap sultan ataupun menghadap raja? Macam mana? Mestilah pakaian kita cantik, kemas, betul tak? Bumbu minyak wangi, betul tak? Kemudian baju pun berosok, kan, kasut kilat. Lepas tu kadang ada kalau percaya tertentu kan pakai tanjak lah lagi. Pakai baju Melayu, pakai sampi, pakai tanjak lah, betul tak? Kenapa? Menghadap raja. Menghadap raja tu tak? Mestilah. Menghadap raja pun kita dah macam tu, apalagi kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi lah sepatutnya. Bandingkanlah orang yang kurang hajar dengan Allah suatu ibadah, samalah seperti seorang hamba yang menghadap raja sambil bercekak pinggang. Masya-Allah. Bukan raja saja yang bukan raja akan bersifati, malah akan dijatuhkan hukuman berat sebabkan sikap kurang ajar hamba tadi bila berdepan dengan tuannya. Mana kalau ngadap raja bercakap pinggang, cakap pun kata menengking-nengking raja dan sebagainya, maki hamun raja dan sebagainya, marah tak raja? Mukalah. Kalau zaman sekarang ni kita tengok raja pun banyak kena muka. Lukisannya diconteng. Raja lukisan diconteng. Marahlah dia. Dia baru bergambar gitu ke situ. Baru raja tu, sultan baru bergambar ke situ. Lepas dia tengok dah kena conteng. Lukisan dinding mural tu kan. Marah tak? Marahlah raja. Tak tahu dah dapat tangkap ke belum? Dapat dah? Tak tahu kan? Tak dapat kan? Itu kalau dapat tangkap tu, parah tu. Kan? Untuk mendapat sifat-sifat tersebut, maka kita perlu berusaha bersungguh-sungguh, bermujahadah dan menjaga tata sila dan adab-adab batin agar iman kita tak cacat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Saya buka persoalan kalau ada nak tanya. Isra ini sembahyang sunat. Dia sebelum daripada sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat Isra. Sembahyang sunat Isra ni asalnya terbit matahari. Tapi pada waktu terbit matahari memang tak boleh sembahyang sunat. Terhad je.
Dia lebih sikit lah. Syuruk ni terbit matahari. Syuruk terbit matahari kan. Syuruk terbit matahari. Mana kita buat tu selepas daripada syuruk tu. Tak boleh kita buat masa tu. Kita tak boleh semayang sunat waktu terbit matahari, tak boleh. Soalnya macam kita menyembah matahari. Macam tu. Sebab tak boleh digalakkan kita semayang sunat waktu tu. Kita kena anjakkan sikit, lebihkan sikit, barulah kita semayang sunat isyraq. Yes, syaratkan sikit. Kalau duha berapa minit? 8 minit ni. Duha 8 minit lah. 8 minit dah boleh semayang sunat duha. Mana kalau syuruk tu kurang daripada 8 minit tu. Sebab kalau kita semayang sunat waktu terbit matahari, jadi seolah macam kita menyembah matahari nanti. Menyembah matahari. Kalau sebut dalam kitab apa tu? Disebut dalam kitab apa nama? Kifayatul Akhyar. Dalam kitab Akhyar disebut kat situ dalam pembahasan berkenaan semayang berkenaan dengan orang yang menyembah matahari ni kan. Golongan-golongan penyembah matahari ini kan, dia sembah matahari waktu matahari naik. Waktu naik dia sembah matahari. Jangan kamu sembahyang masa itu, kerana masa itu terdapatnya syaitan, tanduk syaitan di antara dua. Matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan. Matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan. Matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Macam tu. Jadi kalau yang mereka menyangka bahawa mereka itu menyembah matahari, tetapi sebenarnya mereka menyembah syaitan, bukan sembah matahari. Itu sebabnya kita ditegah daripada sembahyang sunat waktu naik matahari itu, supaya kita jangan menyamai dengan orang golongan-golongan yang menyembah matahari. Ha. 12 minit. Tu isyraq kah? Isyraq. Kalau duha? Dia lagi ni lah, lagi lewat lagi lah. Dia lewat lagi lah. Tu untuk sembahyang sunat duha. Kita duha tu boleh buat 2, boleh 4, 6, 8. 8 rakaat lah kita boleh sunat duha. Kita dah bacalah doa tu. Allahumma inna duha'uka wa baha'uka jamaluka wa quwwatu qudratika sampai habis. Itulah doa sembahyang sunat duha. Okey? Itu sebabnya kita jangan sembahyang sunat waktu matahari naik, supaya jangan menyamai dengan golongan kafir yang menyembah matahari. Kerana masa itu matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Dalam kitab itulah itu ditegah kita sembahyang masa itu, dan kita supaya jangan menyerupai dengan mereka. Mereka ingat mereka itu sembah matahari, tapi sebenarnya syaitan yang mereka sembah tu. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Okay, lain soalan? Tak ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fatayya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna ta'arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum.